InsyaAllah Allah lindung kita. Jadi Ustaz, ini ada satu soalan, ini pun berkait rapat juga. Kerana mana kita tahu kita hidup mesti berjiran, tuan. Orang duduk dalam hutang je yang tak berjiran tak? Berjiran juga dengan pokok, dengan monyet. InsyaAllah begitu. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz, sejauh manakah konsep kejiranan dalam Islam, termasuk juga kepada jiran yang bukan Islam? Kerana Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, di mana Nabi beritahu, tuan-tuan, Jibril alaihissalam beritahu kepadaku banyak kali. Dia kata, kalaulah, dia kata, kerana tidak Jibril ni berpesan kepada aku, buat baik kepada jiran tetangga, buat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan mengatakan bahawa seorang jiran itu boleh menjadi waris kepada jirannya. Masya Allah, tuan-tuan, hebat. Jadi hari ni kita tengok suasana ni berlainan sedikit lah. Mungkin di sini alhamdulillah, tuan-tuan, tapi banyak jiran kita tanya dia nama siapa, sebelah jiran aku pun tak pernah nampak, dia kata. Ini keadaan selalu berlaku di bandar-bandar besar kerana kesibukan. Jadi nak minta Ustaz jelaskan bagaimana konsep kejiranan menurut Islam, termasuk juga kepada yang bukan Islam. Silakan Ustaz. Baik, jiran ini disebut berulang-ulang kali dalam Quran, dalam hadis lebih banyak lagi, menunjukkan bila diulang banyak kali benda itu penting. Acak kali sebut benda ni mustahak. Konsep dia mudah saja. Kita ni seorang berjalan, seorang duduk, seorang, baru kita tahu apa benda kelebihan jiran. Dia duduk seorang diri, dia jalan seorang, buat apa-apa seorang. Bila duduk berjiran, dia jadi lain. Iaitu ada boleh berbual, boleh tolong pesan dan sebagainya. Jiran ni macam dalam hadis kata, hampir menjadi sanak saudara sendiri. Cuma tak jadi je. Mana kalau Allah kata boleh makan saka, makan pesaka dia. Tapi tak. Tapi benda ni tak ada dah. Salah siapa? Nak salahkan keadaan. Siapa keadaan? Kita sendiri sebenarnya tidak mempraktikkan apa yang telah dipesan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis untuk jaga hak-hak jiran. Kerana jiran yang kita tengok sekarang, kalau di kampung alhamdulillah masih bertahan. Kalau di bandar, tak usah kata bandar PJ, di Terengganu ni, kalau jenis hak bandar sikit lah, duk bandar. Hak kampung okey lagi, bandar Kuala Terengganu. Tak ada dah semangat kejiranan. Maka kita kena hidup balik. Sebab kita akan ditanya, jiranmu lagi lapar, mu pergi makan dia. Dalam hadis Nabi kata, kalau kita masak gula dan berbau ke rumah sebelah, kena atur gula tu. Sebab tu orang tua-tua dulu praktik. Zaman mak kita gitu, zaman kita tak lah. Ingat ke zaman mak kita tu, kalau masak kuih dia atur ni atur mak long, ni mak ani, ni mak su. Atur saja, anak tekan atur sutir kuih nak piring. Dan bagi sekapung bagi. Lah ni ada gitu. Tak ada. Benda-benda ni kena buat balik, retain balik. Nampak? Ada kelebihannya. Rupanya orang tua kita tak saja bersandar, ada istidlal, ada tempat sandaran. Hadis Nabi SAW. Jaga tentang jiran. Anak jiran kita kelaparan, tak ada duit, ayah dia nak beri makan, jirannya yang sebelah akan ditanya di padang mahsyar. Tu kita bimbang. Dalam hadis mengatakan ada orang yang banyak amal tapi dia masuk neraka dengan sebab jiran. Allahu Rabbi. Jadi obat apa juga keadaan penyakit kita hari ni, Islam obat dia. Batu balik pada Islam, bank balik ke Islam, nikah kahwin balik ke Islam, hiburan balik ke Islam, semua balik kepada Islam. Kerana Islam lah syifa'ul linnas, obat yang menyembuhkan segala penyakit manusia. Dulu kalau jiran kita, tak usah kata sejarang, orang duduk di PJ, hak beranak di mana Kota Baru, pakak kita tengok habis ni, mak dara, anak dara, mak dua bopu, pot dara anjing, mak dara beraya, pergi belaka. Ni jiran sebelah rumah 6 kali beranak, tak tahu sekarang. Dia kata jiran mak sebelah tu beranak lelaki ke puang, beranak dah, tak tahu pula. Dah kadang-kadang dia tak tahu jiran sebelah dia tu, tak tahu orang Melayu ke Bengali, tak tahu. Dah ambil tahulah. So memang keadaan sebab keadaan, tapi tak boleh salahkan keadaan. Yang menyebabkan keadaan jadi begitu adalah masyarakat tu sendiri.
Berarti sekarang orang tak beranak ramai, beranak 2 orang, 3 orang. Zaman tok kita gitu cerita, sebab beranak tak ada, beranak 2 orang. Mu berapa? 13. Mu 16. Ni dak rot cetong apa? 8 orang je. Pasal apa beranak acak? Pasal bila dia orang beranak, orang mari tengok. Nah, orang ni mari tengok, orang ni mari tengok, orang ni mari tengok, suka beranak. Orang ni beri hadiah tuala, ni hadiah buah apa benda ni? Payung, ni hadiah buah, ni hadiah warnaka, ni aris keru, ni mari magak lori, macam-macam peseng. Banyaknya boleh hadiah. Jadi bila laki dia balik, Allah banyaknya. Oh, bang, orang beri hadiah. Baru beranak seorang. Kita beranak pula, bang. Beranak sama. Jadi beranak acak. Lah ni belah rumah 8 anak, tak saya tengok pun. Dah nak apa dia? Lah saya duduk sebelah rumah awak ah. Tak kenal. Nak kena molek balah pula. Jiru kereta, ngecik pula kereta lek nung. Ngecik ke semi lek nung. Oh, nampak? Marah lalu, padahal bukan air bateri ngecik, air biasa saja. Marah dah. Bahasa dak reti bahasa ngecik lek ni pula dah. Ambo sampai dak leh ngecik hebat benar. Nampak neh? Lepas tu balas dendam pula. Ono balik kampung jiru terus dengan air. Faham tak? Itulah sekarang berlaku jenayah di sebelah rumah. Jerang tidak herau. Nah, dulu pun jenayah, mana-mana tempat dia pergi, orang repot, orang kejar dan sebagainya. Satu sepakat mufakat kerana jerang masih bertahan hak masing-masing. Learning dia nak pergi kecing pukul 4 pagi, Tok Imam dah kalah bola Euro. Nah, bunyi krek-krek kat dapur. Dia buka nako tengok. Orang curi baru duduk letak tangga rumah sebelah dia. Sepanai duk pakai topeng 3 orang. Dia tak report boleh. Dia molek kau. Bahan perabi. Apa? Pasal dia balah dengan jerang dia. Nah, inilah benda-benda lagu ni kalau kita tak rating balik, tak berobat semula, makin jauh, makin punah. Sebab arahannya datang daripada Allah, arahannya datang daripada Rasul. Maka kita engkar arahan, sudah tentulah bahana dan musibah yang akan menimpa masyarakat hari ini. Balik semula kepada hak kejiranan. Lepas kita jerang kita, lepas jerang kita orang kampung kita, lepas orang kampung baru orang yang jauh-jauh. Jangan panggil orang jauh dulu, sebelah rumah kita dulu nak buat apa-apa pun, semayang ajak ke, makan ke, bahkan tak buat kenduri. Kalau masuk hari-hari biasa saja, kuih kanan kiri kena beri dulu. Buat bengak jagung, belah kanan semakuk, belah kiri semakuk. Nah, tapi learning tak jadi dah. Nah, kadang-kadang jadi balah, beri makuk tak balik ke makuk-makuk. Nak uti makuk dah balik-balik. Jadi itu malah nak beri. Jangan. Bila dia nak panggil kita, kita jangan dendam dak panggil dia pula. Dia dak panggil kita, kita kata dia dak ingat. Sampai masa kita buat panggil molek-molek, akhirnya orang rasa insaf. Nak marah pun jadi baik. Bila baik, maka selamat sebuah masyarakat, baru jadi tenteram sebuah negara. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Begitulah keadaan kita walaupun sedih tuan-tuan, tapi kena terima hakikat tu. Sebab saya pun duduk berjiran dulu Ustaz, zaman Jebon, sekarang ni berubah sikit lah. Jadi zaman Jebon dulu tak pernah tahu berjiran siapa tuan-tuan. Jadi keadaan yang Ustaz sebut tu sebenarnya saya lalu tuan-tuan. Saya lalu di mana duduk, dan nak duduk di kondo lagi tuan-tuan. Kita zaman Jebon balik pukul 2 pagi, 3 pagi, mana nak jumpa orang. Dia pergi sekolah, pergi kerja, kita tak bangun lagi. Jadi hari ini bila kita dah tahu apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis sahih cerita tentang kepentingan jiran ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat ilmu pada hari ini daripada Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama nak beramal, insya-Allah.